Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Miza Karmila binti Azhar daripada pihak SMP Pendidikan Khas 1 Ambilan Jun 2019. Pada hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum RTP bagi praktikum fasa kedua. Okey, ini adalah isi kandungan yang saya akan bentangkan pada hari ini. Pertama, maklumat umum. Kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru. Keempat, bahan bantu mengajar, BBM dan inovasi yang dihasilkan. Dan yang kelima, komen dan reaksi pengalaman mengajar. Baiklah. Okey, sebelum tu, mari kita lihat maklumat umum terlebih dahulu. Okey, saya Miza Karmila berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Kampung Tun Razak bagi fasa yang kedua. Okey, pensyarah penilai saya adalah Dr. Najah binti Syuib bagi bidang teras pendidikan khas dan juga Encik Saufi bin Bacuk bagi elektif teras pendidikan seni visual. Okey, guru pembimbing saya bagi bidang teras adalah Encik Muhammad Syaiful Rizal bin Kadir dan juga Puan Zuraini binti Zubir. Okey, kelas yang saya ajar ada 5, 4 di PTKI dan 1 di Aliran Perdana. Okey, ini adalah mata pelajaran yang diajar. Bagi kemahiran manipulatif, saya mengajar gemilang 1 iaitu murid low function 9 orang, gemilang 2 8 orang. Okey, pendidikan sains sosial dan alam sekitar, saya mengajar pendidikan sains bagi murid tahun 4 dan juga tahun 5. Dan saya mengajar pendidikan seni visual bagi tahun 3. Okey, bagi murid tahun 4 dan tahun 5, meskipun mereka ni gemilang 4 tapi DSKP KSSR yang diunjukkan adalah tahun 5 dan murid gemilang 5 menggunakan DSKP KSSR tahun 6. Okey, pengetahuan sedia ada. Okey, di sini dapat dilihat pengetahuan sedia ada yang telah saya pelajari dan aplikasikan dalam PDPC saya adalah pertama, perancangan PDPC di mana kita telah didedahkan cara untuk membuat RPH. Okey, saya tekankan di sini adalah pendekatan SMART dan juga strategi pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Okey, terapi yang saya gunakan adalah terapi muzik, terapi fisio dan terapi pertuturan. Terapi muzik macam biasa kita menggunakan pendekatan muzik. Contohnya gunakan lagu-lagu di YouTube. Kalau mengajar pendidikan seni visual juga waktu murid-murid buat latihan, saya terapkan juga elemen muzik sewaktu mereka melakukan aktiviti. Okey, terapi fisio di sini contohnya menggunting, mewarna. Okey, terutamanya untuk murid-murid yang ada masalah kemahiran motor kasar dan juga motor halus. Dan yang ketiga, terapi pertuturan. Okey, saya juga terapkan terapi pertuturan kerana murid saya ada seorang tu namanya Fatimah Amanda. Fatimah Amanda ni murid yang pemalu untuk bercakap. Okey, jadi saya terapkan terapi pertuturan. Saya galakkan dia bercakap untuk minggu pertama dan kedua dia masih malu-malu lagi. Tapi dah minggu yang terakhir, minggu ke-6 dia boleh bercakap, boleh dengar suara dia. Okey. Seterusnya pentaksiran formatif lebih kepada lembaran kerja dan juga ujian diagnostik. Di mana ujian diagnostik dijalankan sebelum saya mengajar murid-murid untuk lihat tahap perkembangan murid-murid tersebut. Jadi di situlah saya dapat lihat tahap perkembangan dan juga dapat jalankan aktiviti ikut tahap murid tersebut. Okey, di sini teori pembelajaran yang telah saya pelajari dan aplikasikan dalam PDPC saya adalah pertama, teori behaviorism. Okey, saya terapkan EL Thorndike dan juga BS Skinner di mana EL Thorndike ada 3 hukum yang saya gunakan di mana hukum kesediaan, hukum latihan dan juga hukum kesan. Okey, hukum kesediaan dalam PDPC saya akan lihat murid tu sedia atau tak. Okey, sebab bila murid-murid tak sedia, jadi PDPC ni tak akan berjalan dengan lancar dan juga berkesan ke atas murid tu. Jadi kita akan gunakan set induksi, buat magic, menyanyi dan sebagainya. Hukum latihan untuk tingkatkan lagi ingatan murid tu sebab MBPK ni mempunyai ingatan daya rendah. Okey, jadi bila kita buat latihan jadi kat situ kita dapat tingkatkan lagi pengetahuan dan kefahaman mereka. Okey, hukum kesan untuk tingkatkan lagi kefahaman dia dan untuk tarik minat dia kita bagi ganjaran. Okey, BSK ni penubuhan macam biasa, penubuhan positif, token dan sebagainya. Okey, teori kecerdasan pelbagai ada terdapat 7 teori kecerdasan pelbagai yang ditekankan Howard Gardner. Murid-murid ada pelbagai gaya jenis pembelajaran. Jadi saya akan tekankan PDPC yang ikut kesusahan, contohnya musical. Sebab ada murid yang dia tak suka belajar tapi bila dia dengar muzik di end friends terus dia senyum, dia nak belajar. Okey, dan seterusnya teori konstruktivism. Okey, disebabkan saya mengajar subjek sains, jadi aktiviti saya lebih berpusat kepada murid dan bahan. Okey, untuk galakkan pembelajaran secara eksperimen dan juga pendekatan inquiry di mana saya galakkan murid-murid untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Okey, dan juga terapkan kebat di mana contoh kalau saya mengajar sains, saya mengajar pasal telur. Okey, jadi saya akan tanya, okey, kenapa telur masin guna telur itik bukan telur ayam? Jadi kat situ kita galakkan murid untuk berfikir dan juga aktiviti hands on untuk galakkan minat murid untuk belajar.
Okey, ini adalah contoh approach menggunakan SMART di mana tetapkan objektif yang nak dicapai. Okey, rancang ikut kesesuaian murid dan juga hasilkan lembaran kerja ikut tahap murid. Okey, ketiga adalah pengetahuan dan kemahiran baru. Okey, di mana daripada segi kawalan kelas, okey, ini adalah kali pertama saya mengajar secara bersemuka. Jadi kat sini saya terdedah tentang cara macam mana nak kawal kelas. Okey, di mana saya belajar macam mana cara nak tetapkan peraturan. Okey, macam mana cara nak kawal budak bising macam ni. Saya dah guna pelbagai cara, terutamanya untuk aliran perdana. Saya guna cara lembut. Contoh, dayangkan handsome baik tak jalan. Okey, jadi saya gunakan cara yang lebih tegas. Contoh, duduk diam, macam tu. Tapi tak jalan juga. Jadi saya gunakan peneguhan ekonomi tokren. Maksudnya kat situ saya try and error. Okey, jadi di sini saya tekankan model disiplin assertive center. Okey, saya bagi tahu murid. Okey, kenapa cikgu suruh diam? Okey, saya juga dengar pandangan mereka. Kenapa mereka ni tak boleh diam? Ada masalah ke? Jadi kat situ ada give and take. Okey, dan juga kalau susah sangat nak diam, saya akan gunakan trademark air terjun. Contoh, air terjun, murid-murid akan shh, macam tu. Okey, itu cara yang paling berkesan setakat ni. Okey, kemahiran komunikasi, saya juga terdedah macam mana cara nak berkomunikasi dengan guru-guru, pentadbir dan juga junior. Okey, dulu kita guna WhatsApp je, kita tak nampak daripada depan. Tapi bila dah PDPC bersemuka ni, kita tahu macam mana cara nak berhubung dengan lebih baik, macam mana tata susila yang lebih berkesan untuk berhubung dengan orang atas. Okey, seterusnya kaedah pelaksanaan PDPC, di mana saya belajar cara nak terapkan PDPC BBM Mawjud dan juga BBM TMK. Dulu saya ingat macam mana nak guna BBM Mawjud je, macam nak guna TMK je, tapi rupanya kena terapkan dua-dua juga. Okey, projek praktikal. Okey, nanti saya akan tunjukkan gambar-gambar dan juga kolaborasi antara sekolah, iaitu Sekolah Nur Atirah dan juga Nur Amirah Suhaimi. Okey, ini adalah contoh projek praktikal yang saya jalankan bersama pasangan saya, Fatih Auni, buat papan jual serai. Okey, tanaman kubis. Okey, kat situ kami tanam anak pokok baru. Okey, minggu terapi kat sini, terapi air, terapi memanah. Kat sini barulah saya pun tak ada pengalaman macam mana nak berenang, sebab saya pun tenggelam juga kan. Lepas tu saya pun belajar macam mana cara nak memanah. Okey, kat sini juga minggu terapi ni juga saya dapat lihat macam-macam ragam murid. Ada murid macam Fatimah Amanda tu kan, dia sangat pemalu. Dia pakai baju ketat pun dia tak nak berenang. Jadi saya dekatkan diri dengan murid tu sampailah dia nak berenang. Mula-mula dia malu sangat, sampai berenang pun tundukkan muka. Tapi bila saya dah dekat, saya ajak dia berenang, sampailah barulah dia berenang sendiri tanpa henti. Okey, yang ni hari kualiti dan anugerah. Okey, kami hasilkan baju untuk Gummy Bear, jadi tulang girl, untuk majlis perasmian kami buat ribbon dan sebagainya. Okey, ni antara kolaborasi antara sekolah. Okey, sekolah Nur Amirah dan Atirah. Okey, kami melukis dan ini juga adalah hasil lukisan yang telah disiapkan. Okey, keempat, bahan bantu mengajar dan inovasi yang telah dihasilkan. Okey, ini adalah penghasilan BBM Mawjud. Di sini saya tunjukkan BBM Mawjud ikut kelas. Okey, kemahiran manipulatif, ini adalah contoh-contoh. Okey, kemahiran manipulatif ni saya mengajar murid endo function. Jadi memang semua bahan kena guna bahan Mawjud. Jadi memang kita akan banyak spend duit. Tapi tak apalah, saya gembira tengok anak-anak murid saya. Memang banyak sangat, bahan dia kena besar-besar, bukan kecil. Kalau kecil, dia memang tak mau belajar. Okey, yang ni pendidikan sains sosial. Okey, disebabkan saya ni pertama kali didedahkan dengan pengajaran sains, saya jujurnya saya tak minat sains, tiba-tiba saya mengajar sains. Jadi saya fikir macam mana cara nak bagi budak tu tertarik dengan pengajaran sains. Macam saya suka eksperimen, jadi saya lebihkan kepada pembelajaran berasaskan eksperimen, di mana saya beli katak, saya beli anak katak, tangkap beludu. Okey, kat situ murid-murid saya baru dia nak belajar. Sebab murid-murid saya ni, saya mengajar kelas yang agak belagak. Jadi dia macam dia suka bangga diri. Macam cikgu pernah ke pegang katak, cikgu pernah ke pegang cicak. Lepas tu bila cakap pernah, barulah dia diam sikit. Dia tak boleh orang lebih pada dia. Jadi kat situ saya bawa katak tu bagi dia pegang terus. Sebab dia kata katak macam mana bentuk dia. Kat situ murid tu dapat belajar kulit katak macam ni, bentuk beludu macam ni. Kat situ murid-murid lagi mudah untuk mengingat macam mana bentuk, dan kitaran dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk sains sosial tahun 5, saya mengajar piramid makanan. Saya bagi rasa, taste and guess, di mana murid kena rasa barang makanan, lepas tu teka
makanan apa, contoh garam. Jadi dia kena teka tu makanan apa, jadi dia kena tampal dekat piramid makanan. Okey, seni visual macam biasa, buat aktiviti collage. Okey, penghasilan BBM TMK. Okey, TMK ada beberapa yang saya gunakan, contohnya work wall, yang ni IM puzzle, PowerPoint, kelas dojo. Kelas dojo ni kelas dojo ni untuk penubuhan untuk murid-murid pendidikan khas. Okey, lagi satu TMK ni, murid-murid pendidikan khas saya tak gunakan papan ganjaran yang secara maujud. Okey, sebab bila saya gunakan yang ni untuk kali pertama, kelas dojo ni, murid-murid sangat suka. Esoknya dia tanya lagi, mana telur saya cikgu, telur saya ada berapa? Telur ni lah, telur dinosaur. Telur ada berapa? So maksudnya murid-murid tertarik. Okey, seterusnya ini adalah inovasi yang telah dihasilkan di mana RPH kami akan print muka depan sahaja dan kami letakkan QR code. Jadi buku RPH kami tak akan tebal. Okey, nipis je. Dan juga untuk ni papan ganjaran untuk murid-murid pendidikan seni visual. Okey, pendidikan seni visual murid-murid dia 35. Takkan saya nak buat berapa papan nak bawa kan? Barang seni pula dah banyak. Jadi saya gunakan yang bentuk awan dengan ni kan. Saya tampal ni emoji, stiker. Kat belakang tu saya akan tulis nama siapa. Okey, dan yang terakhir adalah komen dan reaksi pengalaman mengajar, di mana saya akan menerangkan kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan hasil daripada praktikum yang telah saya jalani. Okey, kekuatan yang dapat saya lihat adalah murid aktif dalam PDPC dan murid mudah faham PDPC yang dijalankan. Okey, sebab apa? Sebab kebanyakan yang pengajaran yang saya menggunakan hands on ataupun eksperimen ataupun bahan-bahan maujud. Okey, maksudnya saya berfokuskan pada berpusatkan pada murid dan juga bahan, bukan berpusatkan pada guru matematik. Jadi sepanjang saya mengajar ni, murid-murid saya dia suka nak belajar. Dia kata, cikgu bila nak belajar ni, bila nak belajar ni. Okey. Dan saya juga menerapkan elemen PAK 21 dalam PDPC. Okey, kenapa saya menerapkan elemen PAK 21 dalam PDPC? Sebab saya nak tengok adakah murid saya ni sesuai untuk buat menjalankan PDPC secara kolaboratif. Nak tengok macam mana kesesuaian dia, boleh tak dia ni bekerjasama dan sebagainya. Okey, kelemahan yang saya dapat lihat adalah saya hanya menggunakan ganjaran berbentuk digital untuk MBTK. Okey, saya tak nafikan ganjaran kelas dojo tu adalah sangat menarik dan murid-murid juga suka. Tapi susahnya menggunakan ganjaran berbentuk digital ni, murid-murid dia mudah lupa berapa telur yang dia dapat. Jadi setiap kali saya jumpa dia dekat luar, kadang-kadang luar kelas dia tanya, cikgu, saya dah berapa telur? Jangan lupa bagi saya telur lagi. So dia macam susah kita nak ingatkan, kita penat nak mengingatkan ada 3 telur dah dapat macam tu. Okay, dalam masa yang sama, bila dia tak nampak ganjaran berbentuk maujud ni, dia tak nampak bila kita nak tarik balik token ekonomi. Kadang-kadang bila dia buat masalah, kita kena tarik balik token ekonomi. Sebab tu yang ditekankan dalam BS China kan. Okay, jadi bila ada benda maujud ni, kat situlah kita nak tunjuk kat murid, okey, bila dia berperangai negatif, kita kena tarik balik token ekonomi supaya dia lebih berjaya mengawal disiplin dia. Okey, dan juga kelemahan saya adalah sukar mengawal disiplin murid Adina Perdana. Okey, sebab saya dah cuba pelbagai cara, saya dah rujuk pensyarah, saya dah rujuk guru pembimbing, saya dah rujuk GPK Poku. Okey, pelbagai cara dah saya gunakan, tapi masih juga ada masalah. Kadang-kadang waktu saya observe, bila ada pensyarah kat belakang, murid-murid saya sangatlah aktif daripada biasa. Kadang-kadang waktu pensyarah observe lah, time tu dia nak menukang meja. Waktu pensyarah observe lah, zip seluar tercabut. Okey, jadi saya kena fikir juga macam mana cara saya nak dekatkan diri dengan murid ni, kenal apa masalah dia. Tapi selama 6 minggu ni adalah penambahbaikan, tapi masih gagal untuk kawal murid dengan lebih efektif. Okey, cadangan penambahbaikan, saya akan menghasilkan papan ganjaran maujud untuk MBTK. Okey, disebabkan murid-murid saya suka sangat telur, dinosaur, jadi mungkin saya akan hasilkan telur dan saya letak muka diorang kat atas tu, ibarat diorang baru menetas daripada telur. Dan akhir sekali bersikap lebih tegas dan menarik balik token ekonomi yang diberikan untuk mengajar mereka ni lebih berdisiplin dan juga patuh kepada arahan yang diberikan. Okey. Ini adalah catatan pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing. Sekian, terima kasih.